Daripada pemerhatiannya, Tun dapati wujudnya jurang pendapatan yang ketara antara kaum di Melaya, terutama kaum Melayu dan Cina. Menurutnya, keadaan ini berpunca daripada rendahnya taraf pendidikan penduduk luar bandar, kurang pengetahuan pengurusan, perbezaan cara pemikiran, tiada modal, keadaan kehidupan dan corak pekerjaan tradisional yang serba dhaif dan kekurangan. Kalau dulu pekerjaannya tak macam sekarang. Dulu atau aku pagi-pagi dah pergi ladang getah untuk menarik getah. Susahkan orang dulu, ekonominya tak stabil sehingga budak kecil pun mencari sumber rezeki halal demi menampung kehidupan seharian. Walaupun penat, tapi itu semua dianggap perasaan sahaja. Kalau tidak berusaha, bagaimana nak menjalankan kehidupan seharian, kan? Selain menarik getah, pakcik aku membantu atukku untuk mencari sumber rezeki demi sesuap nasi. Contohnya, menanam sayur-sayuran. Sehingga pakcik aku ni 24 jam lah berkepit dengan cangkul kesayangannya demi mencari hasil makanan kami sekeluarga. Kadang-kadang kalau ada masa, atuk aku dan ayahku datanglah untuk bantu pakcik aku demi meringankan bebannya. Syukur. Seterusnya, kalau nak diserikan tentang taraf hidup zaman dahulu, masyarakat yang menunggang motosikal dikira kaya, manakala yang tiada kenderaan dianggap susah. Ish. On, airnya mana? Sebentar. Ini airnya. Terima kasih ya On. Sama-sama. Zaman dahulu, lepas mencari sumber rezeki, mereka pergi kedai kopi, main catur dan berbual dengan jiran tetangga demi merehatkan minda setelah sepanjang hari bersusah payah. Ada kebaikannya juga, antaranya dapat mengeratkan silaturahim dan memeriahkan suasana ketika keadaan itu. Budak kecil-kecil dulu tak banyak cerita. Apa yang mereka tahu, balik-balik main galah panjang. Dapat menyihatkan tubuh badan walaupun mereka hidup dalam kesusahan. Tetapi fikirannya tak pernah rungsing. Betapa seronoknya keadaan zaman lampau tanpa gadget yang canggih berbanding zaman kini, kan? Kalau nak diceritakan pasal pendidikan pula, masyarakat zaman dahulu lebih tekankan ilmu agama. Jadi, mereka hantarlah anak-anak mereka ke sekolah untuk menuntut ilmu agama. Kerana dulu kami kenal ilmu hisab, ilmu alam, ilmu tawarikh. Tapi sekarang semua dah berbeza. Nama pun dah lain. Dah tukar jadi matematik moden, sejarah dan geografi. Ini huruf apa? Sin. Okey Ramli, ini huruf apa? Sin. Salah. Ini sebenarnya huruf Sa. 12:01 tengah malam 31 Ogos 1957. Padang Klub Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Dengan titisan air mata kesyukuran, Tengku bersama-sama Tan Cheng Lock, Viti Sambantan, Sardon Juber dan ribuan rakyat Tanah Melayu menyaksikan Haji Hamzah Alang mengibarkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Pagi 31 Ogos 1957, Kuala Lumpur dan seluruh negara dihias indah dengan bendera warna-warni.
rakyat berbilang bangsa keluar beramai-ramai, membanjiri tempat-tempat perayaan. Di Stadium Merdeka, Raja-Raja Melayu, Wakil Ratu Elizabeth, Duke of Gloucester, Pesuruhjaya British yang terakhir, Sir Donald McLivery, dan ribuan rakyat menyaksi dan mendengar Tengku Abdul Rahman ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah membacakan peristiharan merdeka. Dengan nada suara yang lantang, papak kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Selepas kemerdekaan, segala-galanya berubah. Sebagai contohnya, ramai pengusaha perniagaan mula berlumba-lumba untuk meluaskan perniagaan mereka. Bagi remaja pula, terdapat banyak kemudahan untuk menuntut ilmu. Mereka belajar pun melalui teknologi yang canggih seperti internet dan lain-lain. Tempat pun dah semakin moden. Contohnya di rumah kawan. Wah, untungnya mereka. Sekolah pun telah bertukar jadi sebuah bangunan yang mampu pelajar-pelajar menuntut ilmu dengan suasana yang kondusif. Pelajaran-pelajaran di sekolah semakin berkembang dan dari situlah wujudnya masyarakat yang bijak pandai. Wow, hebat kan? Tetapi, apabila banyak kemudahan, ramai masyarakat yang tersalah guna.
Aku merenung di luar jendela. Aku melihat bangunan, kereta dipenuhi bendera. Inilah masanya Hari Merdeka. Puluhan tahun telah berlalu. Malaysiaku dibina tanpa jemu. 2020 matlamat negara maju. Namun, sudahkah kita bersedia untuk itu? Ku merenung kembali keluar jendela. Anak-anak muda harapan bangsa hanyut entah ke mana. Budaya lepak, membuang masa menjadi amalan mereka. Masyarakat pula hilang maruah diri. Rasuah dan korupsi di sana sini. Jenayah kian menjadi-jadi. Walaupun pahit, inilah realiti. Aku merenung kembali. Aku melihat rakan-rakanku lupa diri. Wang ringgit menguasai berjoli tanpa henti. Hutang menggunung tinggi. Ilmu pula tidak diminati. Budaya membaca tiada di hati. Sains dan teknologi tidak dikuasai. Adakah impian negara ini mampu dikecapi? Aku tersentak seketika. Aku lihat diriku dan mereka tiada jauh beza. Malas dan leka menjadi budaya. Prasarana kelas pertama, namun pemikiran kelas ketiga. Kini aku sedar, kemerdekaan yang hakiki sukar dimiliki. Hentikanlah stigma lama ini. Marilah kita berganding bahu dan bersatu hati, mengubah masyarakat dan diri, membina generasi yang berkualiti. Semoga Malaysia diberkati. Apa erti kemerdekaan? Kemerdekaan ialah bebas dari penjajah. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-59. Selamat Hari Merdeka. Kemerdekaan tu dia macam filem kebebasan bagi Malaysia daripada penjajah. So tanpa kemerdekaan sekarang, Malaysia mungkin dah macam kena jajah sekarang. So tak ada peace lah kat Malaysia. Kita patut rasa syukur kerana dapat menjadi anak mereka selama 59 tahun. Arti kemerdekaan ialah bebas daripada penjajah asing seperti British, Jepun dan Portugis. Oleh disebabkan itu, negara kita menjadi lebih aman dan damai pada masa kini. Apa itu erti kemerdekaan? Kemerdekaan ialah kebebasan sebuah negara daripada penampilan jajahan British. Bagi saya pula, kemerdekaan bermaksud kebebasan negara daripada segala ancaman luar. Jadi, sudah tiba masanya kita pelihara keamanan negara ini dengan meletakkan satu maklumat tidak bermufakat dalam pelbagai budaya masyarakat. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Gunung sama lelaki, kelurah sama turuni, hati gajah sama dilampah, hati kemas sama cicah. Jadi semoga kesedaran pada hari ini dapat mengikuti kemerdekaan negara ini. Bagi saya, Hari Kemerdekaan disambut untuk memberi penghormatan kepada pejuang-pejuang yang telah berjuang dan berkorban untuk negara, untuk memerdekakan negara. Angkatan ini telah ditunjukkan sebagai salah satu usaha mencapai kemerdekaan. Memetik kata, yang amat berhormat untuk Orang Jaafar. Yang berkata bahawa paduan adalah teras kesatuan masyarakat menuju kemerdekaan. Dan agar kemerdekaan dapat dikejarkan. Mengikut pandangan saya, kemerdekaan itu merupakan satu kebebasan yang telah diberikan oleh pihak penjajah kepada negara kita setelah mereka memerintah negara kita sekian lama. Erti kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada saya, kemerdekaan bukan saja kita bebas daripada dunia penjajah, tapi kemerdekaan adalah apa yang kita boleh buat dengan bebas dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh negara
Maksudnya kita boleh memberi sumbangan 100% tanpa kita khawatir ataupun kita takut kepada sesuatu. Yang penting kita menyampaikan sesuatu yang benar dan memberi manfaat kepada semua hidupan di atas muka bumi dan ramaian kita. Dalam hal kemerdekaan, kita juga tertakluk kepada peraturan Allah SWT. Jadi kita beri sumbangan yang mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh undang-undang negara dan juga undang-undang Allah SWT. Jadi sebenarnya dengan tema kemerdekaan tahun ini, iaitu Sehati Sejiwa, sama-samalah kita berusaha untuk memajukan diri, memajukan masyarakat, bangsa dan negara kita, supaya negara kita dapat rakyat negara kita dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain di atas dunia ini. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga salam sejahtera ya untuk semua warga SMK Penita Zabah. Jadi pada hari ini ya, saya diberi peluang ya untuk menyampaikan ucapan selamat ya Hari Kemerdekaan ya kepada semua ya rakyat Malaysia, khasnya di dalam dewan ini. Bila kita menyebut saja bulan Ogos, sememangnya sinonim dengan bulan kemerdekaan. Kita tahu pada bulan ini ya semangat ya patriotisme ni berkobar-kobar ya di kalangan rakyat Malaysia. Kemudian kita dapati banyak aktiviti yang dilaksanakan di bulan ini, semuanya bertemakan semangat cintakan negara. Dan kita juga dapati bahawa kerajaan kita sendiri telah menetapkan tarikh 16 Ogos 2016 sebagai tarikh ataupun bulan pelancaran ya, bulan patriotik dan juga mengibarkan jalur gemilang. Jadi ianya akan berakhir pada 16 September 2016. Tapi kita di sekolah ini, di SMK Penita Zabah, disebabkan ada kekang yang lain, kita buat pelancaran pada tarikh hari ini, iaitu pada 22 hari bulan Ogos 2016. Jadi bila menyebut saja ya bulan Ogos, bulan kemerdekaan, kita dapati semua ya premis ya memasang ya jalur gemilang. Begitu juga di sekolah ini, kalau kita tengok di sekeliling kita, di mana-mana berkibarnya jalur gemilang. Kemudian kita juga dengar lagu Negaraku berkemandang ya di radio, di TV dan juga di mana-mana. Jadi kita harus sebagai rakyat Malaysia harus ada perasaan bangga ya dengan kejayaan yang telah kita kecap sebelum dan juga sehinggalah kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Jadi sekarang ini kita menikmati hasil ya kemerdekaan yang telah kita kecapi, iaitu kejayaan demi kejayaan kita perolehi. Sebagai rakyat Malaysia, sama ada guru atau pelajar-pelajar, haruslah menghormati jalur gemilang yang kita kibarkan. Sebab kita perasaan cinta kepada negara. Jangan pula bila jalur gemilang tu jatuh, kita pula sama-sama memijak pula ya jalur gemilang. Itu tak boleh para pelajar. Jangan kita buat macam tu ya, macam tu. Kita ambil balik semula, kita gantung. Ataupun ada juga setengah ya pelajar ke ataupun siapa-siapa buat pula lap tangan ataupun kata buat kesat kaki, semua tak boleh. Kemudian bila kita kumandangkan lagu Negaraku, pelajar-pelajar kena menghormati, tegak berdiri, jangan bergerak-gerak, menunjukkan rasa hormat, sayangkan kepada negara kita. Imej negara kita mesti jaga ya. Jangan kita biarkan sebegitu saja. Sebab bila kita tengok jalur gemilang tu, ya dia ada elemen-elemen tertentu yang kata orang tu menjadikan negara kita tadi bersatu. Misalnya ada elemen warna kuning melambangi kata orang simbol diraja. Kemudian warna merah melambangkan rakyat Malaysia yang berani. Kemudian warna putih melambangkan kesucian. Dan satu lagi warna biru melambangkan perpaduan di antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi tak bolehlah kata orang kita tidak menghormati bendera kita tadi atau jalur gemilang tadi. Kalau tidak kita menghormati, maksudnya kita sendiri tidak cintakan pada negara kita. Di samping itu, saya mengingatkanlah pada semua pelajar dan para guru yang berada dalam dewan ini supaya mereka mengenang kembali pejuang-pejuang kita yang bertungkus lumus kata orang tu berkorban ya
kata orang tu berkorban, sanggup yang meninggalkan anak isteri, sanggup mengorbankan nyawa demi kemerdekaan negara kita. Kita kena kenang, kalau tak adalah mereka, tak mungkin kita dapat hidup di negara Malaysia yang aman damai inilah. Ya, jadi kena kita kenang, kita doakan supaya roh-roh mereka ini mendapat rahmat daripada Allah dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Untuk pengakhirnya, saya ingatkan kepada semua pelajar-pelajar di sini supaya jadilah pelajar yang kata orang sentiasa mempunyai sikap positif. Sentiasa nak berjaya, sentiasa nak ke depan, sentiasa sanggup bersaing. Sebab sekarang ni zaman globalisasi, ya, kita sentiasa bersaing satu sama lain. Kita nak, ya, negara Malaysia dan rakyat Malaysia ni tersohor sampai di peringkat antarabangsa, ya. Jadi yang itu kita harap. Kalau kita tak bersaing pada sekarang, negara kita mungkin akan tergugat dan terlepas kepada tangan orang lain seperti sebelum kita merdeka dulu di bawah jajahan British. Tapi sekarang kita dah merdeka, kita kena jaga. Jadi sebagai pelajar, untuk menjaganya, kenalah tuntut ilmu sebaik mungkin. Tuntut kemahiran, kemudian bersikap positif, jati diri yang tinggi, insya-Allah negara kita akan kekal merdeka. Jadi selamat menyambut kemerdekaan. Merdeka, merdeka dan merdeka. Jadi kita kena bentuk para pelajar jiwa merdeka di kalangan para pelajar dan juga guru-guru di SMK Pendidikan Sabah. Saya wakil daripada pihak UBK SMK Pendidikan Sabah mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-59. Merdeka. Kami staf SMK Pendidikan Sabah mengucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-59. Hai, saya Kek Dampawi ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-59 kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Sabah. Teruskan usaha anda. Aku anak merdeka, bangkit dari persada luka, berdiri megah di pentas wira, ingin ku tebus maruah bangsa. Aku anak merdeka, terjaga dari ranjang kecewa, berpaksi gagah di panggung perkasa, ingin ku bela nasib bangsa. Hariku harus dipenuhi dengan kehadiranmu, sayangku, pikiranku hanya dipenuhi dengan senyumanmu. Alangkah indah jika dirimu sentiasa di sisiku, sayangku, berikanku hanya satu lagu. Pap pam panong.